أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى حضرات جميع الصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang dikasihi Profesor Madia Dr. Ahmad Azrin Adnan dan Ustaz Abdul Halim Lim. Alhamdulillah kita berjumpa untuk kali yang keempat pada hari ini. Kalau kita ingat pada pertemuan kita yang lepas, 2 minggu lepas, kita sudah mula menjurus kepada perbincangan berkenaan dengan kekuatan asas sebuah organisasi Islam. Tambah lagi kalau sekiranya organisasi itu memasukkan mekanisme operasi jemaah Islam. Jadi kita berakhir dalam pertemuan kita itu dengan mengatakan bahawa ada 3 kekuatan organisasi Islam yang sepatutnya ada. Tambah-tambah lagi kalau sekiranya organisasi Islam itu memang memasukkan elemen-elemen jemaah Islamiah di dalam organisasi tersebut. Dan kekuatan organisasi ini memang dalam organisasi biasa pun ada kekuatan. Mungkin ada orang bertanya, ya, apa beza kekuatan organisasi Islam dengan kekuatan organisasi biasa? Banyak bezanya, ya. Kalau kita tengok dalam institusi biasa, organisasi biasa, mereka akan bercakap berkenaan dengan modal, banyak ke sikit, berkenaan dengan pekerja, ramai ataupun tidak, berkenaan dengan produktiviti, sama ada tinggi ataupun rendah, keuntungan sama ada tinggi ataupun rendah, budaya kerja sama ada profesional ataupun tidak. Ada yang paling penting semua ini, dalam semua ini mereka membina rules ataupun SOP ataupun undang-undang peraturan-peraturan. Dan dalam membina peraturan ini ada 2 perkara yang sangat penting selalunya mereka tekankan. Yang pertama apa yang mereka panggil sebagai durability safeguards ataupun ketahanan ataupun perlindungan ketahanan. Durability itu ketahanan, safeguard itu untuk mempertahankan ketahanan itu. Untuk maknanya sustainability lah. Dan yang paling penting juga yang keduanya ialah apa yang mereka panggil sebagai safeguard enforcement ataupun penguatkuasaan untuk ketahanan tadi. Jadi ada undang-undang, ada SOP. Jadi untuk memastikan ketahanan kekuatan organisasi itu, maka dibina enforcement ataupun penguatkuasaan. Dan penguatkuasaan itu juga mestilah dilindungi ataupun dipanggil sebagai safeguard, kena safeguard, dijamin begitu, ya. Dan kita tengok banyaklah perbincangan mereka menilai tentang kekuatan organisasi mereka ini dari satu masa ke satu masa dengan pelbagai benda lah. Misalnya mereka menggunakan kaedah SWOT. Ini barangkali ramai daripada kita di sini familiar dengan benda ni, biasa dengan benda ni, ya. SWOT, ya. SWOT nak tengok strength, kekuatan, nak tengok weakness, kelemahan, nak tengok opportunity, peluang, nak tengok threat ataupun ancaman. Walau bagaimanapun sebenarnya SWOT sekarang ini sudah agak out of date sekarang ini, sebab ramai orang yang komplain SWOT ini hanya menimbulkan isu-isu saja tetapi tidak memberikan solution, tidak memberikan penyelesaian. Itu yang pertama, kan. Yang kedua, dikatakan bahawa kenapa sibuk-sibuk nak tengok kelemahan, kenapa tak tumpukan kepada kekuatan saja dan potensial untuk kita gerakkan dan move on. Jadi tak perlu sia-sia masa dan tenaga untuk menilai kelemahan. Apa yang penting ialah untuk melihat kepada
kekuatan dan kita jana pergerakan kita itu daripada kekuatan. Jadi SWOT itu pun sebenarnya telah ramai banyak kritik dan telah agak out of date sekarang ini, dan apalagi kalau sekiranya organisasi Islam menggunakan sistem SWOT, sistem yang dicipta oleh orang Barat untuk menilai organisasi Islam, itu saya rasa agak tak betul lah ya. Tapi bagi organisasi Islam ini, sebagaimana telah saya katakan ini, ada kekuatan-kekuatannya lah. Misalnya kekuatan kasih sayang itu sangat penting ya. Kekuatan kasih sayang, kekuatan kebahagiaan di tempat kerja kita, kekuatan budaya kerja yang cekap, kekuatan accountability yang tinggi. Accountability itu bukan hanya kepada bos kita, kepada ketua kita, tetapi yang lebih penting ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada stakeholders yang ada kepentingan dalam organisasi kita itu. Dan kekuatan juga boleh jadi daripada sistem Islam yang holistik, sistem Islam yang kita menjana, kita menguruskan organisasi kita itu secara holistik, secara sempurna, secara lengkap dari segi Islam itu. Produktif pula, ini pun agak menarik ya, productivity ini tidak berdasarkan kepada kemahuan, tapi berdasarkan kepada keperluan. Berbeza daripada organisasi biasa, dia berdasarkan kepada kemahuan selagi boleh mereka exploit sumber alam untuk memaksimalkan produktiviti, mereka akan pergunakan dengan pelbagai cara untuk itu, walaupun alam sekitar terganggu, walaupun sistem climate boleh kan, sistem climate ya, terganggu dan begitulah seterusnya, itu mereka tak kisah yang sebenarnya itu. Walaupun sekarang ini mereka bercakap tentang sustainability, awal yang sedar itu dia bercakaplah balik, dia bina balik untuk dia panggil sustainability development goals ya, untuk mencapai kelestarian alam sekitar dan sebagainya itu. Ini baru sedar saja. Tapi pada masa yang sama kita perhatikan bahawa organisasi besar, malah negara-negara juga terus mengeksploit sumber alam mereka mengikut kemahuan mereka, tidak mengikut keperluan. Tapi dalam Islam, produktiviti kita itu kita ukur dari keperluan, bukan daripada kemahuan. Jadi kita menggalakkan kita produce setakat keperluan supaya sumber alam kita ini, resources kita ini ada lebihan dan boleh kita reservekan untuk keperluan-keperluan yang masa akan datang. Dan keuntungan pula bukan hanya dikira dari segi numericals, daripada angka-angka saja, tetapi lebih kepada benda-benda yang boleh memanfaatkan ummah. Misalnya melalui zakat, melalui wakaf, melalui infak, melalui sedekah dan sebagainya itu. Dan ini semua boleh berlaku kalau sekiranya sesebuah organisasi Islam yang memasukkan elemen-elemen jemaah Islam itu mempunyai 3 kekuatan asas. Ada 3 kekuatan asas. Yang pertama ialah iman dan takwa. Yang kedua ialah ukhuwah ataupun persahabatan. Yang ketiga ialah kefahaman dan keselarasan. Ketiga-tiga ini sangat penting untuk nanti melahirkan suasana berkasih sayang dalam pejabat kita, suasana kebahagiaan dalam dalam pejabat kita, suasana budaya kerja yang cekap, accountability yang tinggi, sistem yang holistik, productivity tadi yang mengikut keperluan, dan juga keuntungan yang kita nilai daripada perspektif yang lain. InsyaAllah pada pertemuan yang kita akan datang, kita akan bincang secara detail satu persatu. Pertemuan yang akan datang kita tumpukan dulu kepada kekuatan yang pertama, iaitu kekuatan iman dan takwa. Kemudian pertemuan kita 2 minggu selepas itu insya-Allah kita tumpukan kepada ukhuwah. Dan yang ketiga insya-Allah kita tumpukan kepada kefahaman dan keselarasan. Dan akhirnya selepas 3 pertemuan yang akan datang itu dapat kita simpulkan bagaimanakah patutnya suasana yang ada dalam sebuah organisasi Islam seperti Maidam ini insya-Allah ya.
Semua penting. Kalau tiga kekuatan ini tak ada, maka kasih sayang tidak ada, kebahagiaan tidak ada. Orang datang kerja secara terpaksa, ya, dia tak suka kepada bos dia tak suka mungkin kepada pekerja dia, kemudian pekerjaan tak cekap, budaya kerja response time misalnya, ya, kalau sekiranya ada kerosakan itu mengambil masa yang lama, orang ini mengharapkan orang ini mengharapkan orang ini, ya, orang ini mengharapkan pihak ini dan sebagainya, hingga akhirnya kerosakan itu tidak dapat diselesaikan. Dengan itu begitu juga berlaku red tapeism, ya, melalui kekelambatan, dan timbul kerana birokrasi, kerana accountability tidak tinggi, dan begitulah seterusnya, ya. Ini agak menarik. Accountability ini kalau sekiranya hanya kepada bos, bila bos tak ada, kita boleh melakukan apa saja. Tetapi kalau bos ada bawah kita ini, tetapi kalau sekiranya accountability kita tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan sendirinya nanti insya-Allah insya-Allah nanti dengan sendirinya dia akan akan ini, ya, walaupun satu pen pun, misalnya pen pejabat, kita tak akan gunakan untuk maksud peribadi. Kalau satu klip pun, stapler pun kita tak akan gunakan, begitulah seterusnya, ya. Jadi insya-Allah kita akan bincangkan satu persatu ini bermula pada 2 minggu yang akan datang insya-Allah. Terima kasih. Setakat itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih.